Cuma ada sikit saja yang saya nak sentuh malam ni. Bila kita perhati, kita dengar ucapan dari pimpinan kita tadi, kita perhati balik, macam ulang tayang lah cerita-cerita lama. Benda yang sama berulang-ulang. Isu perkauman, isu rasuah, isu apa lagi isu? Isu lompat. Sama berulang-ulang. Sampai peringkat ketua pengarah tu, ketua pengarah SPRM. Dia kata dia tak tahu adik dia, abang ke adik dia? Adik dia pakai. Tapi sedangkan benda ni berlaku dah zaman dia pegawai lagi. Bukan berlaku masa dia KP ni. Berlaku masa dia pegawai siasatan. Masa tu dah terlibat dengan saham yang berjuta-juta ni. Tapi tak apalah. Parti YB Sani dulu, parti lama dulu dah puas hati. Nak kata apa? Dulu dia puas hati tangan tabung haji. Pergi dengar sikit penerangan daripada tabung haji. Oh, kami berpuas hati lah. Tabung haji tak ada penyelewengan. Satu, bila kita siasat balik merintah, kita tengok bukan setakat tak ada penyelewengan. Duit yang dideposit oleh penyimpan, penabung, duit deposit diguna untuk bayar dividen. Tu dia sampai macam tu. Puas hati. Ni dia puas hati pula dengan KP SPRM pula. Parti lama YB Sani dengan YB Faiz. Jadi saya malam ni yang saya nak sebut ni ialah kita ni memerintah di Selangor. Sejak kita daripada zaman Pakatan Rakyat dulu sampai PH, Pakatan Harapan. Walaupun perbelanjaan kita setahun dalam 2.2 bilion, adalah lebih kadang-kadang sikit 2.5 bilion, berbanding dengan dia di federal 300 bilion, jauh beza. Tetapi untuk makluman semua ni, ramai yang tak tahu, mungkin ada yang tak tahu, setiap tahun sebenarnya kerajaan negeri belanja tak kurang daripada 500 juta untuk IPR, untuk inisiatif peduli rakyat, daripada mula dulu sampai sekarang. Tak kurang daripada 500 juta untuk rakyat. Daripada yang mana dia 1/4 daripada perbelanjaan negeri digunakan untuk rakyat, direct dengan rakyat. Yang peduli sihat lah, yang KIS lah, kasih Ibu Smart Selangor, yang air percuma lah, apa semua, tiap-tiap tahun kita dah congak 500, tak kurang 500 juta. Zaman UMNO tak yang mimpi lah. Dia duk law ni, duk banyak duit tu, macam sebut Wabi Khalid tu, memanglah nak tarik sokongan ni tahun pilihan raya. Nak tarik sokongan ni tahun pilihan raya, sebenarnya dia berhutang. Bajet Selangor daripada dulu tak pernah kita berhutang. Dia berhutang nak guna untuk bajet. Bayang tengok. Kita ni kita balance. Kalau defisit pun sikit je, tapi kita balance bajet kita. Dia tak, dia pinjam duit untuk nak apa? Bukan saja nak bangun, nak mengurus pun pakai duit pinjam. Saya terkejut, tuan-tuan, saya dapat maklumat ni direct, first hand. Menteri Kewangan sini kata, kalau 4-5 tahun lagi ekonomi macam ni Menteri Kewangan sekarang ni, Zafrul, YB Zafrul, kalau 4-5 tahun ni berterusan macam ni, nak bayar pencen tak boleh. Ini daripada dia sendiri, mulut dia sendiri. Kita bila bertemu, serius tuan-tuan keadaan ekonomi ni. Tapi adakah UMNO belajar? Dia tak belajar tuan. Sama ya korupsi dia, rasuah dia. Yang terbaru saya dapat, ni yang terbaru ni terbaru. Pernah dengar tak program Pestari Net? Program untuk memberikan smartphone lah, broadband lah untuk sekolah dan sebagainya ni. 4.5 bilion. Ini berlaku masa Muhyiddin lah ya. Tapi ke kerajaan dia orang lah. 4.5 bilion. Saya dapat maklumat yang cukup tepat. Belanja hanya 1 bilion saja daripada 4.5. 1 bilion lagi pergi pada orang-orang ni, kroni-kroni. Untung dia 2.5 bilion. Sebab tu phone meletup, buffering, problem banyak. Daripada 4.5 bilion, 1 bilion yang belanja, 1 bilion lagi bagi-bagi. Ini masalah dia. Benda ni bukan benda berkali pertama berlaku, dah berlaku berterusan. Tapi orang kita, bosku, kalau bertanding dengan Najib silap menang lagi. Kita tak sensitif langsung. Korupsi, rasuah ni tak sensitif macam buat Wabi Khalid tadi. Kita tak peduli. Malah kita guna agama, kaum dengan agama nak justifikasikan bahawa rasuah ni dibenarkan.
Dia membarah tuan-tuan. Kita sekarang bukan saja ada virus COVID-19. Kita ada virus politik. Kita ada virus ekonomi. Virus dalam akhlak. Virus dalam pelbagai aspek kehidupan kita ni virus. Jangan duk tengok COVID je. COVID tu ada satulah virus. Ni virus macam-macam. Virus politik ni lah. Khianat, lompat. Khianat mandat rakyat. Kalau kita berterusan biarkan benda ni tuan-tuan dan puan, benda ni akan berterusan membarah. Akhirnya yang rugi kita juga. Jadi amanah sesuai dengan nama yang kita letakkan. Kita punya tanggungjawab berat, besar. Untuk memastikan bahawa negara kita akan terus terpelihara daripada segala perkara-perkara yang merosakkan ini. Kita tak boleh biarkan tuan-tuan dan puan. Dan pertamanya mesti pertahankan Selangor dulu. Mesti. Mesti pertahankan Selangor dulu. Tak ada sebab. Tuan-tuan boleh bayang. Boleh tak bayang dan bila akan datang UMNO mai balik. Mai balik, merintah balik tinggi Selangor ni. Dengan perangai mereka seperti orang-orang macam kawan baik sani, Noh Omar semua tu. Boleh tak? Boleh bayang tak? Lepas tu disokong oleh lebay-lebay pula. Semua ada dalil. Jangan takut, ada dalil. Kiri kanan boleh, kiri boleh, kanan boleh, apa pun boleh. Semua ada dalil. Rasuah pun boleh. Asal dia orang Melayu Islam, dia boleh. Ini akan ada golongan nirbai akan pergi. Berpeluk, bercium. Sampai macam tu saya pun pening memikirkan kenapa jadi parti lama kita dulu. Kita masuk dia ramai dari sini. Boleh jadi sampai macam tu. Jadi saya harapkan semoga kita akan terus, kita telah berada di premis ataupun di kedudukan yang betul untuk mempertahankan. Memang saya akui bahawa di depan ini suasana sangat mencabar. Kita pun sedang melihat bagaimana memposisikan. Tapi yang pasti, idealisme, perjuangan amanah, kita akan pertahankan. Sebab kita telah bina parti ini, yang saya sendiri boleh sebut malam ini adalah sebenarnya kesinambungan. Saya tetap, sampai hari ini, saya tetap menyebut bahawa Parti Amanah Negara ini adalah kesinambungan parti yang dibawa oleh Tok Guru Ni Aziz dan Ustaz Fazil dulu. Saya tetap akui, kerana itulah dasar kita bawa perjuangan dulu. Ini yang kita carry dalam amanah. Biarlah dia nak kata apa sekalipun kat kita, walaupun namanya berbeza, hakikatnya ialah perjuangan Parti Amanah ialah parti yang kita bawa dulu, yang lama kita berjuang dalam semasa Tok Guru Ni Aziz dan Ustaz Fazil dulu. Jadi ini kita pertahankan, kita punya asas yang kukuh kita pertahankan. Mungkin kita akan ada gabungan sana sini sebagainya, tetapi prinsip perjuangan kita akan pertahankan. Kita akan melalui satu masa depan ini atau mungkin tahun ini dan sangat mencabar. Kita kena perkukuhkan. Cuba kali dia soft, dia masih ingat soft tu. Kita kena perkukuhkan, perkemaskan kita punya jentera kita, kepahaman penerangan kita. Kita kena perluaskan penerangan kita kepada rakyat. Terangkan, peringatkan balik. UMNO yang ada hari ini UMNO dulu sama ya. Pada masa Pakatan Rakyat dulu, PAS menolak UMNO. Kerana UMNO ni asabiyah lah, UMNO ni rasuah lah. Apa yang menolak? Pimpinan tu ada lagi hari ini, lebih kurang sama. Ada lah seorang dua yang dah tak ada, tapi kebanyakan ada lagi. Dia menggunakan hujah, berbagai hujah menolak gabungan ataupun kerjasama dengan UMNO. Dan dia menerima DAP pada masa tu. Dan pimpinan DAP pun lebih kurang yang sama aja. Pada masa tu halal. Sekarang haram bekerjasama DAP. Dengan UMNO pula boleh. Sedangkan UMNO DAP ni daripada dulu yang sekarang sama dia. Jadi dalil dia yang berubah-ubah. Substan dia, DAP dulu, DAP sekarang sama. UMNO dulu, UMNO sekarang sama je. Tetapi dalil mereka yang berubah ialah PAS. Yang berubah itu ialah PAS. Yang boleh haram halal mengikut
nafsu tafsiran mereka yang tersendiri. Cukup berbahaya tuan-tuan dan puan. Kaedah pendekatan yang mereka gunakan kaum dan agama ni cukup berbahaya. Dia juga bagi saya satu bentuk virus lagi yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita terpedaya dengan mainan kaum dan agama ini, sampai bila-bila kita akan tertipu dengan mainan UMNO dan PAS ini dalam politik. Tak ada beza lah dia sekarang. Dia boleh peluk cium UMNO, dia boleh terima apa UMNO buat. UMNO sampai jelas yang salah, rasuah pun dia boleh iktiraf. Bagi macam mana perjuangan Islam di mana tu? Islam di mana tu? Yang dibawa oleh parti PAS. Dan mereka, saya yakin di Selangor ni mereka cuba cari jalan nak bersatu. Walaupun di peringkat nasionalnya ada agak berbeza, di peringkat negeri saya tahu, saya ada maklumat. Mereka sedang berbincang panjang, berusaha sungguh-sungguh untuk bersatu, bukan pergi dengan bersatu. Bersatu maknanya UMNO dengan PAS di Selangor, khususnya di Selangor. Nah, mereka sedang berusaha, sedang upaya untuk menjadikan itu satu realiti. Mereka yakin, UMNO sendiri pun dah mengakui kalau tak ada PAS dia payah di Selangor. Nah, itu pandangan dia lah. Dan PAS pun kata dia kena pergi dengan UMNO juga di Selangor. Jadi kita kena bongkarkan segala penyelewengan, kerosakan dia bawa oleh UMNO. Bagaimana mereka sepanjang daripada dulu, kini dan selamanya biasa bergelumang rasuah dan penyelewengan. Agenda kaum dan agama ini akan terus panas dan akan terus digunakan berterusan. Dan kalau kita termakan dengan semua ini, lepas habis dia menang, tengok apa jadi. Oh, habis dah umat Islam, harta dan tabung haji pun dijual pada orang bukan Islam. Habislah kita. Umat Islam punya harta habis dalam tabung haji, tak ada lagi kita. Habis dalam Risda, dalam Felda, habis. Bila menang aja bertukar kerajaan, dia orang naik aja, tengok cek balik, tak betul. Termasuk lebay-lebay yang duk bagi ceramah yang ada dapat tauliah di Selangor ni. Bukan main lagi. Habislah umat Islam dengan penuh mendayu-dayu, sedih, menangis. Harta umat Islam habis. Tapi bila dah dia orang menang, ambil alih cara yang khianat. Bila siasat balik, tak ada pun tabung haji punya harta dijual pada orang bukan Islam. Kita dah kena, tuan-tuan dan puan. Dia akan kenakan lagi. Jadi jangan tertipu. Sama-sama kita berganding bahu, bagi penangan jelas, kita teguh, kukuhkan kita punya soft kita ini, dan perangan kita, moga-moga kita akan insyaAllah kekalkan Selangor dan juga mengambil alih semula kerajaan persekutuan yang hanya 22 bulan. Mana cukup 22 bulan, baru tak boleh nak buat apa lagi. Jadi itu doa dan harapan saya. Moga-moga kita akan berjaya nanti. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.